Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek Bahasa Melayu tahun 5, untuk hari ini kita akan masuk tema 1 iaitu kemasyarakatan, unit 1 masyarakat penyayang. Okey, masyarakat penyayang. Boleh rujuk buku teks kamu. Kita lihat apa objektif yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini. Objektif yang pertama ialah murid boleh mendengar, mengecam sebutan, memahami dan menyebut semula ujaran yang terdapat dalam situasi formal. Dalam buku teks boleh tengok muka surat 2. Dekat situ ada 2 situasi. Itu situasi pertama adalah situasi formal. Kedua yang bawah tu adalah situasi tidak formal. Okey, objektif kedua ialah murid boleh membaca dan memahami maklumat tersurat untuk memberikan respon. Okey, kita lihat. Nanti kita akan tengok maklumat tersurat dan macam mana cara nak berikan respons. Okey, seterusnya murid boleh menulis secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai. Kita akan lihat tulisan berangkai pada muka surat 4. Okey, 4. Okey, teruskan buku teks dan juga kamu perlu ada buku teks, buku penulisan dan juga buku kecil garis 2. Okey, semua lihat muka surat 2. Buku teks muka surat 2. Ditunjukkan tentang situasi formal dan juga situasi tidak formal. Okey, dan pada muka surat ketiga ditunjukkan tentang apa? Maklumat tersurat dan cara memberikan respon. Contoh dia, program ini dapat meringankan bebanan golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua. Jadi apa respon kita? Bila kamu baca maklumat tersurat tersebut, respon kita ialah kita mestilah sentiasa membantu golongan miskin, orang kurang upaya, anak yatim dan orang tua bagi meringankan kesusahan mereka. Lihat perenggan ketiga. Apa maklumat tersurat yang berwarna merah tu, tulisan berwarna merah. Dituliskan mereka juga aktif mengumpulkan dan mengkategorikan barangan keperluan harian untuk disalurkan kepada bank rezeki bergerak. Jadi respons kita kepada maklumat tersurat tersebut ialah kita boleh memberikan sokongan dengan mengumpulkan dan mengkategorikan barangan keperluan untuk disalurkan kepada bank rezeki bergerak. Dan pada muka surat 4, Alimah dah tunjukkan kepada kamu macam mana cara nak menulis tulisan berangkai. Kita pergi kepada basic. Iaitu asasnya kamu akan melihat dalam video yang Mak Alimah akan hantarkan nanti tulisan berangkai dalam bentuk huruf. Asas, Mak Alimah bagi asas tulisan berangkai bentuk huruf. Yang ni dah sambung dah, satu perkataan tu dah sambung dengan tulisan berangkai. Nanti dalam video tersebut kamu boleh rujuk semula, lihat macam mana cara ditulis tulisan berangkai bentuk huruf. Dan boleh berlatih lah. Okey, terus Mak Alimah. Ya. Minta maaf tadi saya kehilangan internet. Saya masuk balik. Okey, objektif pembelajaran untuk seterusnya muka surat 5 ialah murid boleh bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. Dalam muka surat 5 tu diletakkan peribahasa. Dan ada beberapa jenis peribahasa, nanti kita lihat pada slide seterusnya. 5, seterusnya muka surat 5. Muka surat 6, murid boleh memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks. Okey, lihat muka surat 5. Muka surat 5, ada dialog di situ. Dan dalam teks tersebut ada 4 jenis peribahasa. Pertama iaitu simpulan bahasa. Cuba tengok yang berwarna biru. Ada susah hati, bulat kata, lapang dada, hati emas, cepat kaki dan juga ringan
di tangan. Itu semua dipanggil simpulan bahasa. Terus ada bandingan semacam. Contoh dia pantas macam kilat. Ada satu je dalam teks. Yang semua bandingan semacam nak cam dia macam mana? Boleh mengecam dia dengan biasanya tuliskan pantas macam. Ada perkataan macam dekat tengah dia. Seterusnya, peribahasa seterusnya ialah perumpamaan. Jenis perumpamaan. Contoh, bagai layang-layang terputus talinya. Okey, lagi contoh, lepas apa ni? Kalau nak cam perumpamaan, depan dia mesti ada bagai. Mesti ada bagai. Terus, dan seterusnya ialah pepatah. Peribahasa seterusnya dalam teks ialah jenis pepatah. Itu berat sama dipikul, ringan sama dijunjing. Dan juga hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Apa yang Mak Alimah minta kamu buat pada muka surat ni? Carikan maksud setiap peribahasa. Carikan maksud bagi setiap peribahasa. Ada 4 cara. Pertama, kamu boleh lihat dalam buku tata bahasa. Buku peribahasa kalau adalah. Kalau tak ada, cara yang kedua boleh dicari di dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat. Tapi tak semua orang ada juga. Okey, boleh. Cara ketiga ialah kamu boleh cari dalam Dewan Bahasa Pustaka online ataupun Kamus online. Mukadimah akan berikan link nanti. Kalau tak tahu juga nak cari dalam tu, susah juga. Cara yang keempat ialah kamu boleh Google sahaja. Macam mana cara nak Google? Boleh tulis peribahasa susah hati macam tu. Dan cari tengok maksud dia. Tak pun tulis peribahasa pantas macam kilat. Apa maksud dia? Lagi contoh peribahasa bagai layang-layang terputus tali. Tulis dulu depan tu peribahasa. Type dulu peribahasa baru typekan peribahasa tersebut. Baru boleh jumpa maksudnya nanti. Okey, Ya. Alimah search apa nama tu kat Google maksud peribahasa, lepas tu ataupun lepas tu tekan kat situ. Lepas tu tekan apa nama tu maksud peribahasa tu. Bila search, Alimah boleh search apa nama apa je peribahasa nanti tunjuk apa maksud dia. Betul. Ada juga macam tu. Saya pakai tu. Lagi senang. Biasanya akan ada orang kongsikan di dalam web ataupun blog. Biasanya blog cikgu-cikgu ada peribahasa, disenaraikan peribahasa. Tapi Mak Limah tak nak bagi jawapan lah. Kamu kena cari dahulu. Minggu hadapan kita akan bincangkan jawapannya. Okey, terus buka teks muka surat 6. Tata bahasa kita akan belajar tentang kata nama am. Kata nama am. Kata nama am, kata yang merujuk manusia, haiwan dan benda secara umum. Secara umum. Okey, itu adalah maksud yang diberikan dekat kotak munshi cilik tu dalam muka surat 6. Mukadimah ambil dekat situ. Jadi terus kata nama am dia letak 3 sahaja. Itu apa dia tadi? Manusia, haiwan dan benda. Okey, apa yang kamu perlu buat dalam muka surat 6 ialah Mukadimah minta kamu buatkan peta pokok. Peta pokok, Mukadimah dah tunjukkan macam mana bentuk peta pokok tersebut. Kemudian buat peta dalam 3 je, iaitu manusia, haiwan dan juga benda. Itu sahaja. Boleh? Boleh, faham ya? Dan last sekali Mukadimah berikan kepada kamu. Ini adalah tulisan berangkai. Yang ni Mukadimah akan attachkan sekali kepada kamu melalui guru kelas nanti ya. Okey, itu saja untuk minggu ketiga. Untuk minggu ketiga persekolahan habis tema 1 unit 1. Okey, Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam.